Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nur Idham Bahzan dari kelas CME 2B nombor metrik CME JUL 20020. Pada hari ini saya ingin menerangkan pemimpin yang terkenal pada zaman dahulu iaitu Mohandas Gandhi. Saya ingin ceritakan latar belakang beliau dan ciri-ciri kepimpinan yang terdapat dalam diri beliau. Yang pertama, saya akan terangkan latar belakang, iaitu nama penuh beliau Mohandas Karamchand Gandhi. Beliau dipanggili atau digelari Mahatma Gandhi yang bermaksud berjiwa hebat. Beliau seorang pemimpin spiritual dan tokoh politik tersohor dari India pada masa kehidupan beliau. Banyak negara yang merupakan jajahan British. Penduduk di koloni ini mendambakan kemerdekaan memerintah negara. Gandhi adalah seorang yang terlibat dalam pergerakan kemerdekaan India. Beliau adalah aktivis yang mengusung gerakan kemerdekaan melalui demonstrasi secara aman, tidak menggunakan kekerasan. Beliau dilahirkan pada 2 Oktober tahun 1869 di Porbandar, di sebuah pekan kecil di wilayah Gujarat. Keluarganya dari kelas pertengahan iaitu Pasta Vaishya. Bapaknya Karamchand Uttamchand Gandhi merupakan seorang dewan atau Perdana Menteri di pekan ini. Manakala ibunya yang bernama Putilbain adalah seorang wanita yang lemah lembut dan warak. Semasa Gandhi di sekolah rendah, beliau tidak menunjuk sebarang petanda akan menjadi seorang tokoh yang terkenal. Pada zaman dahulu di sekolah, beliau dianggap sebagai seorang pelajar yang sederhana dan merupakan seorang yang malu di sekolah pada ketika itu. Namun, sejak kecil beliau menunjukkan sifatnya yang berintegriti. Pada suatu hari, beliau mengambil ujian ejaan. Pada hari tersebut, beliau telah silap mengeja, tetapi beliau enggan meniru kawannya atau temannya. Walaupun diberi peluang oleh gurunya, mengikut adat orang India pada waktu ini, beliau telah dikahwinkan pada usia muda iaitu pada umur 13 tahun kepada Kasturbal, seorang gadis yang sebaya dengannya. Beliau meninggal dunia pada 30 Januari tahun 1948 pada umur 78 dan dikebumikan di Delhi iaitu di India. Beliau meninggal dunia kerana dibunuh atau lebih lanjut dengan menerkam dan menembak dada beliau. Pelakon yang membunuh beliau adalah yang bernama Gosi. Nama penuh beliau yang Nathuram Gosi. Gosi ini ialah seorang penggiat nasionalis Hindu dari kelompok Rashtriya Swayamseva Sangh. Beliau warga negara India. Nama lain Mahatma Gandhi ialah Bapuji dan Gandhiji. Pusat pendidikan beliau ialah University College London. Pekerjaan beliau ialah lawyer dan politician. Beliau terkenal kerana Indian Independence Movement dengan karya terkenal oleh beliau adalah The Story of Experiment with Truth. Parti politik adalah Indian National Congress
beliau mempunyai 4 orang anak, iaitu yang bernama Rahilal, yang kedua Manilal, yang ketiga Ramdas, dan yang terakhir Devdas. Itu saja dapat menceritakan latar belakang tokoh Mohandas Gandhi. Seterusnya, saya ingin menceritakan ciri-ciri kepimpinan yang terdapat dalam diri beliau, iaitu Mohandas Gandhi. Seterusnya, ciri-ciri kepimpinan Mahatma Gandhi adalah beliau pemimpin utama dari gerakan kemerdekaan India dan dari bentuk pembangkangan sipil tanpa kekerasan yang memberi pengaruh kepada dunia global. Beliau juga merupakan orang penting dan terhitung sebagai pemikir dan penggerak pemberontakan tanpa kekerasan yang inspirasi dunia global. Selain itu, Mahatma Gandhi dihormati sebagai bapa bangsa oleh pergerakan negara demokrasi di dunia dan menjadi inspirasi yang diakui oleh kepimpinannya dalam memperjuangkan rakyatnya dengan memperbaiki kehidupan serta kesejahteraan manusia. Bahkan setelah kematian beliau, gaya kepimpinan Mahatma Gandhi tetap menjadi sebuah pedoman dan pegangan dan juga langkah yang diambil oleh para pemimpin moden dengan berbagai usaha dan pekerjaan mereka. Contoh kepimpinan beliau, Mahatma Gandhi boleh lawan bicara dengan berbagai ideologi kemanusiaannya tanpa memaksakan pendapatannya dalam berbagai diskusi dan perbincangan. Namun, beliau boleh mengiring mereka untuk mengerti pijakan beliau dan bahkan setuju atas pendapatannya. Ini adalah kemampuan verbal Mahatma Gandhi yang sangat luar biasa. Sebagai pemimpin transformasional, Mahatma Gandhi memberi contoh yang membuat dunia melihat seorang pemimpin yang rendah diri dan mahu bekerjasama dengan berbagai kelompok dan latar belakang tanpa memandang perbezaan, namun berbeza dengan pemimpin lainnya. Mahatma Gandhi memandang bahawa setiap orang memiliki darjat yang sama. Beliau hidup secara sederhana dan melepaskan segala kekayaan sebagai sebuah contoh seorang pemimpin yang rendah hati. Seterusnya, saya memberi kepada kawan saya untuk menerangkan kisah-kisah yang menarik yang berlaku dalam hidup beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sazil Kail Birafzi. Nombor metik saya CMA Jun 20005. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah-kisah yang menarik tentang Mahatma Gandhi. Semasa Mahatma Gandhi di sekolah rendah, beliau tidak menunjukkan sebarang pertanda akan menjadi seorang tokoh yang terkenal. Beliau seorang yang sangat sederhana dan dia seorang yang sangat pemalu di sekolah rendah dah. Beliau menunjukkan sifatnya yang berintegriti. Sebab tu suatu ujian beliau gagal dalam satu ujian mengeja dan cikgu memberi peluang untuk dia meniru, tapi dia macam tak mau tiru lah. Lepas tu dalam usia 13 tahun dia dikahwini oleh seorang wanita yang berumur sebaya dengan dia. Lepas tu masa umur dia 18 tahun dia belajar, dia pergi belajar dekat England. Lepas tu dia ambil dalam kos undang-undang. Lepas tu dalam masa yang sama dia minat dalam untuk mengetahui dalam keagamaan lain. Dia macam membaca kitab-kitab buku dan serta buku-buku seperti keagamaan Hindu, Kristian, Yahudi dan Islam. Dia telah menjadi bahan bacaan dia. Pada tahun 1891 beliau lulus dalam peperiksaan akhirnya dan pulang ke India sebagai seorang peguam. Okey, setakat itu saja.
kisah-kisah yang menarik tentang Mahatma Gandhi. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka bin Malaysia, nombor matrik CMEJUL 2014. Okey, saya akan menyambung pembentangan daripada kawan-kawan saya, iaitu saya akan menerangkan tentang dua perkara, iaitu cara pemimpin Mahatma Gandhi mengurus masalah beliau di negara beliau, dan kejayaan dan anugerah yang beliau perolehi sehingga masyarakat mengingatinya sampai sekarang. Saya akan menerangi tentang cara beliau mengatasi masalah di negara beliau terlebih dahulu. Okey. Saya akan menerangkan tentang ekonomi lah. Tentang ekonomi, macam mana beliau menguruskan. Okey. Mahatma Gandhi ini telah membantu menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi oleh golongan-golongan kasta lah, golongan rendah seperti petani, penyewa dan rakyat biasa. Okay. Contoh yang boleh saya bagi, Mahatma Gandhi ni dia telah membantu para golongan susah ni lah, iaitu petani di daerah Kedah, tak silap saya, iaitu berhampiran dengan Ahmad. Kejayaan beliau yang beliau buat semasa beliau hidup adalah beliau telah membawa method perjuangan yang bukan kekerasan, konsep Satyagraha, Carta 1919. British mempunyai kekuatan dan kekerasan, namun British akur untuk kepada golongan yang tidak bersenjata. Kekuatan Gandhi terletak kepada ideanya menjalin hubungan orang Muslim dengan Hindu melalui gerakan khilafat. Itu adalah satu kejayaan juga lah. Dan saya rasa yang lagi satu saya boleh bagi adalah beliau memimpin Kongres Kebangsaan India dari bersifat elit ke terbuka, menarik masyarakat Hindu, Islam dan Buddhism. Okey, sampai di situ saja penerangan tentang saya. Saya minta maaf kalau saya silap memberi info ataupun maklumat tentang Mahatma Gandhi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Taufiq Amir bin Saidin, nombor kad matrik CME JUL 2003. Pada kali ini saya sebagai salah satu ahli kumpulan ingin membentangkan sumbangan Mahatma Gandhi pada negara beliau, iaitu India, dan juga sumbangan beliau kepada dunia. Antara sumbangan beliau dalam tamadun Asia ialah beliau telah menubuhkan sebuah gerakan bukan kekerasan untuk menentang diskriminasi warna kulit di ibu negara Natal yang berkonsepkan Satyagraha Carta 1919. Pergerakan di Afrika Selatan tersebut telah membuka peluang bagi menjalankan pergerakan memperjuangkan kemerdekaan India. Pada tahun 1915, beliau telah pulang ke negara beliau semula, iaitu India, dan melakukan beberapa pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan India. Mahatma Gandhi telah menjalankan konsep tanpa kekerasan dan perdamaian sebagai senjata untuk melakukan pergerakan terhadap Inggeris pada waktu itu. Prinsip Satyagraha sering diterjemahkan sebagai jalan yang benar atau jalan menuju kebenaran. Telah menjadi sumber inspirasi pelbagai generasi muda zaman sekarang dan juga pada zaman terdahulu. Antaranya aktiviti-aktiviti demokrasi dan juga anti-rasisme.
Selain itu, Mahatma Gandhi juga telah memberikan sumbangan dalam proses kemerdekaan India. Hal ini telah menjadi inspirasi bagi rakyat di koloni-koloni lainnya untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan tersebut. Beliau mengikrarkan 4 prinsipnya yang berdasarkan cinta dan kasih sayang yang tidak terbatas. Antaranya ialah berusaha menolong semua makhluk, menolak semua keinginan nafsu duniawi, mempelajari, menghayati dan mengamalkan serta berusaha mencapai pencerahan yang sempurna. Sampai di sini saya pencerahan dan juga pembentangan yang saya ingin tujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.